Walaupun saya banyak memetik pandangan dan pandangan Syekh Imran Hussein, tapi hari ini saya nak kritik pandangan beliau. Pandangan yang saya anggap agak beratlah kait dengan tentang kematian Nabi Isa AS, kerana ia bercanggah dengan Quranul Karim dan tafsiran ulama-ulama muktabar. Bagaimana yang kita tahu, Nabi Isa ini tidak disalib, Nabi Isa tidak mati, Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu." Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka itu tidak berjaya menyalib Nabi Isa, akan tetapi orang yang diserupakan dengan rupa Nabi Isa itulah yang mereka ambil tindakan. Ayat ini secara jelas menyebut bahawa Nabi Isa tidak berjaya dibunuh dan tidak berjaya disalib. Orang yang diserupakan ini menurut pandangan mufassir daripada zaman sahabat Ibnu Abbas sebagai contohnya, tabi'in, mujahid dan sebagainya, ini banyaknya berkisar dengan dua tafsiran sahaja. Yang pertama, orang yang itu adalah orang yang asalnya konco-konco jahat yang ingin membunuh Nabi Isa, masuk ke tempat persembunyian Nabi Isa, kemudian keluar balik, Allah Subhanahu wa taala rupakan dia dengan rupa Nabi Isa, lalu geng-geng dia lain ingat dia adalah Nabi Isa, lalu dia dibunuh. Yang kedua adalah tafsiran golongan Hawariyin yang sanggup untuk berkorban dirinya bagi menggantikan Nabi Isa dibunuh. Maka orang ini dibunuh dengan balasan mereka akan mendapat ganjaran syurga bersama dengan Nabi Isa di akhirat kelak. Ini dua tafsiran yang kita tengok banyak dalam tafsir-tafsir. Orang yang menafsirkan ini antaranya Ibnu Abbas sendiri. Jadi bila Syekh mengatakan orang yang menafsirkan sebegini adalah golongan yang cool boy, pathetic, nonsense, disebut dengan perkataan-perkataan yang agak kasar. Don't come with this nonsense, because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah, wa na'udzu billah min hadha, Allah calls someone else to take the appearance. Innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah. He was crucified. Dia telah menuduh orang yang telah diiktiraf oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan tuduhan yang tidak selayak. Yang kedua, Syekh Imran mengatakan pandangan tafsir ini adalah tafsir yang tidak adil kepada orang yang diserupakan. Bagaimanakah orang yang diserupakan dengan rupa Nabi Isa itu dibunuh tanpa sebab? Maka ini adalah satu ketidakfahaman terhadap konsep keadilan. Kita boleh rujuk kembali pada tafsiran yang pertama, orang yang menyerupai Nabi Isa itu adalah orang yang asalnya bersubahat untuk bunuh Nabi Isa, maka dia dapat apa yang setimpa dengan kerja jahat yang dia buat. Yang kedua, tafsiran itu Hawariyin yang dibunuh diserupakan dengan rupa Nabi Isa, maka dia mendapat balasan setimpa di akhirat kelak. Yang ketiga, Syekh Imran kata tafsiran dia ni tafsiran yang paling tepat. Dia kata merujuk kepada Al-Quran sendiri. Kata pandangan dia, Allah took his soul, they thought he was dead, they took down the body, they put the body into the cave, they sealed the cave, Allah returned the soul, as simple as that. Allah tarik nyawa dia, mereka gantung, mereka salib, kemudian sampai mati, kemudian mereka buat turun, masuk dalam gua, mereka tutup gua itu, Allah kembalikan. Jadi persoalan paling mudah, manakah tafsiran ataupun manakah ayat yang merujuk kepada tafsiran ini? Ini satu benda yang perlu dijelaskan oleh Syekh bila katakan pandangan ini adalah pandangan yang bertepatan dengan Al-Quran. Jadi saya melihat pocok pangkalnya adalah perbezaan usul. Syekh Imran Hussein dia memegang satu usul dalam memahami nas ini, bahawa apa-apa hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka dia ketolak hadis itu. Tak kira lah status hadis itu sahih ke apa sebagainya, kalulah bertentangan dia ketolak. Tapi dia memahami Al-Quran itu dengan pandangan pemikiran dia sendiri, akal dia, bukan dengan tafsiran ulama'-ulama'. Jadi kalau bercanggah dengan tafsiran dia, hadis-hadis bercanggah dengan tafsiran, dia akan tolak. Jadi tak peliklah kalau ditolak pandangan Ibnu Abbas dan sebagainya itu. Ini berbeza dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah mengatakan hadis itu menerangkan kesulitan Al-Quran, hadis itu menghuraikan perkara umum yang disebutkan oleh Al-Quran. Hadis adalah tafsiran kepada Al-Quran. Pandangan Syekh Imran yang hanya menerima hadis, seolah-olah tidak ada beza dengan golongan-golongan anti hadis, golongan-golongan Quranis, golongan-golongan liberal yang cuba untuk menolak hadis dan memahami Al-Quran dengan kepala mereka sendiri. Saya harapkan ini perkara yang perlu untuk kita sedari, dan diharapkan perkara ini sampai kepada Syekh Imran tanpa menghilangkan langsung rasa hormat saya kepada Syekh Imran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita bersama. Wallahu a'lam.